Okay, untuk keadaan di mana kita punya medium adalah free space. So free space kita punya conductivity tak ada sebab kita punya free space dalam udara. Udara tak mengalirkan arus. So kita punya conductivity should be sama dengan kosong. Okay, epsilon sama dengan epsilon naught. Ini kita jelas bahawa free space dia memang epsilon naught sebab epsilon A sama dengan 1, mu A sama dengan 1. That's why epsilon sama dengan epsilon naught, mu sama dengan mu naught. Okay, so apakah perbezaan di sini? Nampak bahawa dia masih attenuation constant alpha adalah sama dengan kosong. Iaitu dia tidak mengalami attenuation walaupun in real case free space dia ada sedikit attenuation, tapi in ideal keadaan free space di mana conductivity equal to 0, our attenuation constant sama dengan kosong. So dia melalui, bila isyarat itu melalui medium free space, dia tidak mengalami attenuation. Beta ada value, ada nilai, okay, tak sama dengan kosong. So lambda masih sama lagi 2 pi over beta. Okay, next kita nanti tengok apa itu. Kita nak bandingkan alpha dengan beta sekarang. Okay, yang keempat iaitu dalam good conductor metal logam. Contohnya, wah, dia punya conductivity is infinity. Okay, epsilon sama dengan epsilon naught, mu sama dengan mu A mu naught. Okay, so mu dia bukan sama dengan kosong. Mu A bukan sama dengan 1, bukan sama dengan kosong, bukan sama dengan 1. Okay, epsilon A di good conductor sama dengan 1. Okay, macam free space. Okay, so conductivity adalah jauh lebih besar daripada nilai omega kali dengan epsilon. Okay, so alpha beta. Okay, lambda masih sama. Okay, lambda masih sama. So kita dapat perbezaan di antara alpha dengan beta sekarang. Okay, apa yang kita buat sekarang adalah kita balik ke medium yang pertama, iaitu lossy. Okay, kita tengok dia punya parameter lain yang boleh kita extract. Okay, so salah satu parameter yang kita boleh extract di sini ialah nilai ni. Okay, ini dinamakan sebagai intrinsic impedance, okay, of the medium, macam resistance di pengalir. Okay, so kalau kita ingat Ohm's law, okay, kita ada resistance dalam Ohm's law iaitu ohm. Okay, ini pun dalam unit ohm. Ini adalah resistance di medium. Okay, contohnya ini adalah satu medium. Kita tak tahu mediumnya apa, maka kita tak boleh ambil satu multimeter, cucuk dekat situ, ambil lagi satu multimeter, cucuk dekat situ, pergi ke resistance, dapatkan dia punya resistance. Kalau ini adalah contohnya yang kita punya case lossy material, lossy. Kita tak boleh nak cucuk multimeter untuk dapatkan resistance. That's why dia tak boleh menggunakan hukum Ohm's law. So dia tak boleh guna resistance. So dia adalah dalam bentuk intrinsic impedance. Okay, so intrinsic impedance adalah nilai E naught bahagi dengan H naught.
Sila tengok balik apa itu E0 yang saya baru cover dalam beberapa slide di atas, iaitu ini adalah amplitude. Amplitude komponen untuk E S. Okey, manakala ini adalah amplitude komponen untuk HS. Okey. So, datang dari sini. Okey. Sekiranya diberi satu persamaan isyarat E yang merupakan satu vektor yang bergantung kepada space Z dengan masa T, maka the real part untuk phasor ni adalah ini punya equation. Okay, masih ingat ini adalah equation yang kita sudah cover dalam beberapa slide yang lepas. And this is the amplitude yang kita sudah tahu. Okay, masih ingat? Di sebutan ni masih ingat kegunaan arah ni? Masih ingat kegunaan arah ni? Okey, adakah anda masih ingat beta ni dan alpha ni? Okey, so ini adalah benda yang dicari-cari di beberapa slide yang lepas. Okey, so yang kita sekarang nak concentrate is H0 dengan E0. So, sekiranya kita bahagikan kedua-duanya, dia akan memberi kita intrinsic impedance, iaitu macam resistance di mengalir. Tetapi ini adalah resistance di contoh di medium, kan, udara medium. Kita tak tahu dia medium apa. Medium dia lossy. Okay, so itu adalah intrinsic impedance. Okay, so ini anda boleh cuba cari. So you don't have to go into all these equations. Okay, so intrinsic impedance untuk medium. Okay, persamaan tadi. Persamaan ini adalah E0 bahagi dengan H0. Tetapi dia ada persamaan dia sendiri. Okay, iaitu untuk lossy condition, intrinsic impedance adalah sama dengan E0 bagi dengan H0 adalah sama dengan ni untuk lossy. Okay, puncak kuasa 2 J omega mu bagi dengan sigma plus J omega epsilon. Okay, ini adalah dia punya persamaan. So if you know all this value inside here, dapat intrinsic impedance. If you know the amplitude of E0 and H0, you get intrinsic impedance also. Okay, so ini untuk lossy. Okay, so intrinsic impedance ini juga dalam bentuk kompleks. Okay, iaitu dia boleh ada polar or rectangular punya format. Okay, dia polar dengan rectangular punya format. So akhirnya anda akan dapat, sebab kenapa ini ada J di sini. So if you see that there is a J here, of course it becomes a complex number. Okay, so dapat magnitude, dapat phase. Okay, ini adalah another form. This is polar form. This is dalam bentuk exponential form. Okay, so sekiranya anda dapat tajah ni, anda kali 2. Okay,
So, sekiranya anda kali 2, okay, theta ni, n ni, dikalikan dengan 2, maka jadi 2 theta. Okay, dan kita tangentkan kepada nombor tadi kali 2 ditangentkan. Okay, so jawapan dia akan bersamaan dengan sigma bahagi dengan omega epsilon untuk case ini ya. Untuk case ini di mana kalau kita tengok balik, di mana dia adalah untuk case lossy ya, lossy. So, untuk lossy dielectric. Okay, dia adalah untuk case lossy dielectric di mana dia punya tangent 2 theta. Okay, sama sini. Okay, tangent 2 theta adalah sama dengan sigma bahagi dengan omega E, di mana darjah untuk lossy, case lossy ya. So ini adalah case lossy. Okay, dia tak bersama untuk medium-medium yang berbeza. So untuk case lossy, darjah untuk theta ini mestilah di antara 0 dengan 45 darjah. Okay, 0 dengan 45 darjah. So hal laju adalah sama dengan omega bahagi dengan beta. Lambda masihlah standard sama 2 pi over beta. Okay, so di sini kita kena jelas penulisan dia, iaitu first dari sini. Okay, theta n. Lepas itu dikali 2 kali 2 theta. Okay. Lepas tu yang ketiga tangent. Yang ketiga, supaya anda tak confuse kalau anda tak perasaan dia punya penulisan, tangent 2 theta, dan 2 theta ni adalah theta tanpa yang n kecil tu. Jadi tangent theta. Okay, so ini hanya penulisan saja supaya anda tak confuse. Ada yang anda bila baca ni, anda baca dengan sekilas pandang yang sangat cepat, dan suddenly nampak sini kenapa tak ada 2, sini ada 2, sampai sini tak ada 2. Sebenarnya 2 theta yang ada intrinsic impedance ni dah ditulis jadi theta saja. So tinggal tangent theta. Okay, so bila sampai ke situ anda dah tahu macam mana cari ni. Okay, apakah darjah untuk kita punya intrinsic impedance. Okay, so cuba cari. Then anda tahu apakah loss tangent of the medium, iaitu kita baru belajar ini kali 2 di tangentkan, maka jadi loss tangent. Okay, so semua ada ditulis di atas. Okay, apa itu loss tangent sebenarnya? Lupa beritahu. Bila kita dah sampai ke step ini, nombor 4 ni, dinamakan sebagai tangent theta. Nama ataupun definisi bagi dia adalah loss tangent of the medium. So apa itu loss tangent of the medium? Loss tangent of the medium iaitu tangent theta adalah untuk menentukan berapa kehilangan, how lossy medium tersebut. Macam mana lossy? Okay, adakah dia sangat lossy ataupun tidak? Lossy sini, apa maksudnya lossy? Kita tahu lossy kerugian isyarat. Okay, so sesuatu isyarat masuk. So anda ada satu isyarat warna merah bila masuk ke satu medium.
Kalau ini adalah keluar. Okay, so masuk ke medium, kalau kita mengalami attenuation dia akan jadi lebih sikit. Bila keluar dan dia akan maintain sikit. Macam itulah. Okay, so that's why kita ada alpha. Alpha dia adalah exponential. Okay, that's why kita ada alpha dekat atas. Okay, disebabkan oleh dia adalah lossy. So ini adalah lossy. Okay, ini adalah lossy. Kerugian dalam isyarat attenuation. So a medium is said to be a good, sangat baik, di mana dia adalah lossless. Okay, ataupun perfect. Dia tak ada mengalami kerugian, dia tak ada mengalami attenuation. Bila kita punya tangent theta sangat kecil. Apabila tangent theta sangat kecil, sigma jauh lebih kecil daripada omega epsilon. Okay? Small. So, untuk dapatkan nilai ini sangat rendah, omega E kena tinggi. Okay? Omega E jadi besar, tangent theta jadi sangat kecil. Okay? That's why yang bawah itu akan jadi lebih besar daripada sigma atas. Good conductor sama dengan very lossy. Okay? Apabila tangent theta jadi sangat besar. Okay? So, bila tangent theta jadi sangat besar, maka omega epsilon mesti turun. Okay, kadar songsang. So, anda boleh dapati di sini bahawa bila sesuatu bahan kan, semakin tinggi dia punya conductivity, semakin lossy. So, isyarat tersebut dia sangat takut memasuki satu medium yang mempunyai sifat mengalirkan arus. Okay, kalau benda itu adalah besi, maka dia very lossy. Dia tak boleh pass through ke dalam besi tersebut. Bayangkan kalau medium tersebut adalah plastik, medium tersebut adalah satu kayu. So, kayu ataupun plastik, dia tidak mengalirkan arus. So, bila dia tidak mengalirkan arus, dia tidak lossy. So, bila dia tidak lossy, maka arus boleh penetrate ke dalam medium tersebut dan keluar tanpa mempunyai attenuation yang sangat ketara. Okay? Di dunia ini dia tak ada satu medium yang perfect di mana attenuation tidak ada langsung. Okay? Dia mesti ada sedikit attenuation, sama ada sangat kecil ataupun sangat besar. Okay, so bayangkan anda ada wifi, ada LTE. Bila anda masuk ke dalam rumah, kenapa signal jatuh? Okay, so anda punya signal jatuh sebab dia tak boleh penetrate ke dalam rumah dengan berkesan, iaitu di mana persekitaran ataupun anda punya rumah dinding tersebut mempunyai sedikit nilai attenuation constant alpha, di mana signal dia attenuated. Okay, so that's why bila anda pergi ke satu telco punya website, anda pergi ke dia punya coverage map, dia ada indoor dengan outdoor. So ini disebabkan oleh propagation constants. Sebiji sama dengan case kita ni ya. Okay, so ini anda boleh tahu bila ada H no. Okay, bila anda tahu intrinsic impedance, anda boleh dapat sama ada E0 ataupun H0. Ataupun bila anda ada H0, anda boleh dapatkan E0 sekiranya anda tahu intrinsic impedance. Ataupun bila anda ada H0 dengan E0, anda pun boleh dapat intrinsic impedance. Okay?
Kalau tak ada H0 dengan E0, sekiranya anda tahu omega, laju, sigma, omega, epsilon, dan anda pun dapat jawapan yang sama. Okay? So, sekiranya anda ada intrinsic impedance punya information, okay, anda boleh tulis komponen untuk magnetic field ni dalam bentuk sebutan electric field. Okay, yang belakang ni semua sama. Cuma yang magnitude ni, boleh ditulis dalam bentuk E0. Okay, sekiranya anda ada intrinsic impedance punya information. Right. Okay, kita ni dah pernah tengok ni, kita ulang kaji balik. Ini adalah kita punya attenuation constant, alpha, attenuation constant. Nah, perkataan ini. Okay. So, bila alpha ada value, maka exponential ini jadi efektif. Kalau tak ada alpha, maka exponential jadi tak ada efektif. Exponential ini, nilai ini, bila dikalikan ke dalam kita punya magnitude, maka kita punya magnitude akan difaktorkan mengikut exponential punya value ni. Okay, kalau tak ada exponential punya value, maka di sini akan jadi 1. Maka bila magnitude kali dengan 1 masih sama dengan magnitude, tak berubah. Okay, so kalau attenuation constant sudah datang, maka eksponen jadi efektif, berkesan. Dah berkesan dah. Bila berkesan, dia akan ada nilai 0.001 ke 0.1. So, this kind of value, anda boleh masukkan nilai ke dalam kalkulator exponential apa. Some nombor dekat sini, tengok apa jawapannya. Okay, has to be 0 point something. Dia tak boleh 1 point something, tak boleh. Kalau dah 1.1, dia dah jadi amplifier. Okay, so kita tak ada masuk amplifier sekarang. Kita adalah masuk ke sesuatu yang attenuate. So, bila masuk sesuatu yang attenuate, dia mesti 0, something. So, bila 0, something dikalikan masuk ke dalam magnitude ni, maka dia akan mengalami kekurangan dalam bentuk exponential. Okay. So, ini adalah unit dia. Okay, beta is of course the phase constant. Perubahan fasa dalam berapa jarak. Okay, so dalam satu persamaan untuk satu isyarat, ini adalah persamaan arm. Persamaan arm untuk isyarat komponen bukan komponen, syarat untuk magnetic field H. Okay, persamaan am untuk isyarat untuk magnetic field yang berubah mengikut masa T dan Z. Okay, so apa Z ni? Z ini adalah spatial information for the direction of propagation. Okay, so dalam persamaan arm ini kita boleh extract banyak information. So apa yang kita boleh extract? Ini adalah kita punya magnitude. Ni, nah,
warna lain supaya anda boleh tengok. Adalah anda punya intrinsic impedance. Kita ada alpha attenuation constant. Kita ada beta phase constant. Okay, so kita ada lagi dua arah ni. Ini sangat special, so anda kena pay attention. Ada dua arah, ini arah Z. Z ini, iaitu Z sama dengan ini, adalah direction of propagation. Okay, direction of propagation. Apa maksud direction of propagation? Ni antena propagate pergi sana dari A pergi ke antena B. Direction of propagation, arah Z. Okay, kalau ini adalah positif, dia pergi arah negatif. Kalau tiada negatif, sama dengan dia pergi arah positif, balik Okay, so di sini ada lagi X. Apa X ni? X ini adalah kita punya komponen, the direction of the magnetic field component. Okay, so dia punya komponen adalah ini. Dia adalah bergerak dalam arrow ni, tunjuk ke X or negative X. Okay, so ini adalah X ke negative X. So kita boleh expect kalau kita punya E0 ni, E0 iaitu kita punya E field sama dengan E0 bla 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 bla, dan belakang semua ni, dia punya komponen mesti dalam, yang kita punya unit vector ni mesti dalam arah apa agak-agaknya. Sebab kita ini adalah transverse electromagnetic wave. So transverse electromagnetic wave, masih ingat dia punya view adalah dalam macam ni, dan satu lagi adalah dalam bentuk macam tu. So kita klik arrow macam ni, dan kita punya biru punya arrow adalah ke bawah ke atas. Okay, so ini kalau ini adalah X, ini adalah Z, maka ini adalah Y. So yang biru ini adalah dalam arah X, dan yang merah punya adalah dalam arah Y. So if you compare to atas, kalau kita punya biru ini adalah H, maka kalau yang sama adalah H, maka daripada TEM ini adalah TEM wave, maka yang expected E mesti dalam arah Y. So kita boleh agak E dalam arah Y. Okay, so ini adalah TEM. Dia tak boleh pergi arah lain dah. Satu pergi arah X, satu mesti pergi arah Y. Kalau dia punya propagation adalah Z. X tak boleh, yang H ini tak boleh ada komponen Z. E ini tak boleh ada komponen Z. Kalau Z adalah direction of propagation. That's why TEM, transverse electromagnetic wave, kita ada 3 koordinat. H mesti salah satu, E mesti salah satu, direction of propagation mesti salah satu. Dia tak boleh campur. Okay, itu jelas. Okay, so ini adalah vektor I,
identity for cross product. K cross E dapat H, K cross H dapat E. So anda boleh tengok balik. Okay, so kita sudah tengok ni, tapi kita belum lagi kembali ke kita punya hal laju. So untuk hal laju, bagi kita punya case yang lossless ni lebih kepada perfect insulator, tak mahu mengalir ke arus. So dia punya hal lajunya dalam bahan tersebut adalah sama dengan 1 per punca kuasa 2 mu kali dengan epsilon. So anda boleh compare balik dengan lossy tadi. Okay, so ini masih sama, dan dapati bahawa intrinsic impedance adalah punca kuasa 2 mu over epsilon, tapi darjah dia mesti kosong. Okay, untuk lossless. Okay, lossless anda boleh letak di sini wood, paper, plastic, senang ingat. Okay, lossless. Untuk free space, air or vacuum. Okay, hal laju dia tak sama, 1 bahagi dengan punca kuasa 2 epsilon naught mu naught, lambda masih sama, dan ni keistimewaannya, dia punya rintangan udara sentiasa sama dengan 120 kali dengan pi ataupun ohm ataupun 377 ohm. Ini adalah fix oleh dunia ni, di fix, iaitu intrinsic impedance untuk air is always 377 ohm. Okay, itu tak boleh tukar. Nah, untuk good conductor metal, logam. Okay, kita tulis di sini contohnya. Hal laju adalah omega bahagi dengan punca kuasa 2 dan sebagainya dalam tu anda tengok. Dan juga intrinsic impedance dia, keistimewaan dia adalah dia punya darjah mesti 45 darjah. Okay, so itu keistimewaannya. The next yang kita nak tengok adalah skin depth. Apa itu skin depth? Skin depth adalah sama dengan, ini adalah, okay, the next is the skin depth. Okay, skin depth ni, perkataan skin depth ni adalah untuk measure the depth to which an EM, so ini adalah definisinya, measure of the depth, kedalaman, which EM wave can penetrate the medium. Okay, kedalaman di mana electromagnetic wave boleh menembusinya. Okay, so untuk memahami ini, kita kena tengok balik persamaan kita yang mana kita ada sebutan exponential minus alpha z. Okay, so exponential minus alpha z. So kalau kita guna kalkulator, kalau kita keluarkan kalkulator, so ini kalkulator kita. Kalau kita tekan exponential, okay, kuasa dikuasakan satu nombor positif. Okay, satu nombor positif, contohnya 2 lah. Okay, dia akan memberikan kita satu nombor positif. So nombor positif bila dikalikan nombor ni, katakan ini nombor 7.3 ni, kalau dikalikan dengan kita punya magnitude, dia akan jadi lebih besar pula. Okay, ini dia akan jadi amplifying. Okay, sesuatu nombor yang melebihi 1, kalau dikalikan ke kita punya magnitude, dia akan jadi lebih besar, jadi amplifying. So in our case here, okay,
kita punya sebutan is always ada satu negatif di sini. So negatif ini memberikan kita satu idea di mana exponential ini kalau dikuasakan dengan satu nombor negatif, contohnya 2 negatif, maka dia akan memberi kita dalam nombor less than 0. Okay? Bukan nombor less than 0, nombor less than 1 daripada 1 ke 0. Okay? Daripada 1 ke 0. Okay, kalau kita cuba lagi, exponential dikuasakan dengan nombor 5 besar sikit negatif, dia akan jadi lagi kecil. Okay? Tapi dia tak sampai ke 0. Kalau kita nak kosongkan dia macam mana? So, kalau kita nak kosongkan dia, exponential itu mesti dikuasakan dengan 0. Okay? Maka dia jadi 1 pula. Okay? So, bila kita punya exponential, okay, jadi 0, dia akan memberikan kita 1, di mana 0 ini memberi kita satu idea, iaitu kita punya alpha ni adalah 0, di mana dia ada attenuation. So ini memberikan kita satu nombor 1. So 1 dikalikan dengan kita punya amplitude, maka kita dapat tiada perbezaan terhadap kita punya amplitude. So bila alpha tak sama dengan 0, dia ada nilai, maka kita akan dapat satu nilai yang di antara 1 dan 0. Okay, so di antara 1 dengan 0. So itu akan memberikan kita attenuation. Apa berlaku sekiranya kita punya nilai di bahagian atas ni, nilai di bahagian atas ni adalah sama dengan negatif 1. So we bring the calculator back. Exponential, tekan exponential, dikuasakan dengan 1 negatif. Apa dapat? Dia dapat 0.36, iaitu 37%. Okay, so 37% iaitu 0.37, iaitu kita punya nilai this part yang berada di antara 1 dengan 0 ini, bila dikalikan dengan kita punya magnitude, dia akan jadi lebih kecil. Dia hanya ada 37% sahaja of the magnitude. Okay, so katakan ini adalah kita punya value 1. Okay, sampai sini magnitude ini hanya tinggal 37% sahaja. So bila itu berlaku, iaitu kita punya exponential negatif 1. Okay, so exponential negatif 1, okay, sama dengan exponential kita punya alpha. Okay, so this part dengan this part adalah sama. Negatif 1 sama dengan alpha, maka 1 sama dengan alpha ni, iaitu kita punya skin depth. Maka kita punya skin depth sama dengan 1 over alpha. Okay, so go to here. Okay, so bila itu berlaku, iaitu kita punya amplitude ni tinggal 37%, ketebalan ini adalah kita punya skin depth. Okay, dijelaskan sekali lagi adalah bila kita punya conductor, isyarat masuk ke dalam kita punya conductor dan dia kena attenuate tinggal 37, mesti ingat dia adalah tinggal 37%, bukan di attenuate 37%. Kalau di attenuate 37% maksudnya tinggal 63. Sekarang kita bukan nak tinggal 63, kita nak tinggal
37 tinggal. Okay, so satu material di mana isyarat masuk dari sini tinggal 37% dan ketebalan tersebut adalah namanya skin depth. So kalau anda masih tak boleh bayangkan ini, cikgu boleh lukiskan sesuatu yang lebih memudahkan anda untuk faham, iaitu cikgu kena padam semua ni. Kalau anda nak tengok, reverse balik tengok semua ni. Okay, I need the space. So kalau cikgu boleh lukis satu kabel di sini, maka anda akan rasa senang untuk keratan rentas satu kabel. Okay, ini adalah kabel. Kabel kalau lukis kecil macam ni kabel. So ni lukis besar. Okay, so kabel ni, ini adalah keratan rentas. So isyarat yang masuk di sini bila sampai sini tinggal 37%, maka kawasan di situlah tebal daripada luar ke dalam dinamakan sebagai skin depth, iaitu ketebalan daripada dia punya kulit sampai ke tengah-tengah dia, di mana tempat tu adalah tinggal 37% saja. So itu dinamakan sebagai skin depth. So apa dia punya kegunaannya? So skin depth ini dia bermaksud apabila kita punya isyarat hanya tinggal 37, maksudnya tak ada guna lah, tak guna. Okay, isyarat tersebut dah kena attenuated 7%, maksudnya isyarat tersebut dah sampai tahap amplitude yang terlalu tidak berkesan dah. Okay, dari situ ke dalam sini, ni ke arah ni adalah Bezier conductor. Kenapa Bezier conductor? Sebab di dalam tengah-tengah ni, contohnya cikgu lukis lagi tengah-tengahnya, walaupun tak center lah, contoh lah. So ni adalah tengah-tengahnya. So di sini pun ada skin depth dia sendiri. Okay. So ini dari sebelah kiri, ini dari sebelah kanan. So di sini pun tinggal 37% only. Okay. So di tengah-tengah sini boleh buka satu lubang, buang kontaktor tersebut. Sebab kenapa? Sebab ruang di dalam tu dah tak ada gunanya. Kenapa? Sebab di dalam tu isyarat tinggal 37% saja. Dia tak boleh nak ni, tak boleh nak merambat dah. So makin masuk lagi di less than 37%, makin kurang. So dari point 37% ke arah 0% tu dah tak ada gunanya. So maka anda boleh buang satu lubang di dalam kontaktor tersebut supaya lebih ringan. So bila lebih ringan, jimat duit. Kenapa jimat duit? Sebab ringan. Jimat duit sebab dia ringan, dan jimat duit sebab tak perlu extra material dekat sini. Okay, copper boleh kurangkan di sini. Okay, so ini adalah kita punya persamaan untuk skin depth, iaitu sama dengan 1 per pi f mu sigma. So di sini yang penting adalah f. Okay, skin depth akan menurun. Apa maksudnya menurun? Ini bertambah. Ini menurun. Menurun maksudnya jadi lebih nipis. Dia
skin depth ni, bila frekuensi naik. So frekuensi bila naik jadi lebih tinggi, kita punya skin depth ni jadi lebih nipis, semakin kurang. Okay, frekuensi turun, kita punya lubang ini jadi semakin kecil. Frekuensi naik, lubang ini jadi semakin besar. Naik sampai satu tahap di mana lubang dia jadi sangat besar. Sebab kenapa? Sebab sekejap sahaja dah sampai 37%. Contohnya, sekejap sahaja dah sampai 37% dia punya amplitude. Frekuensi tinggi. Sekejap sahaja dah sampai ni. Okay. Ini frekuensi rendah. Frekuensi semakin tinggi, dia punya lebar jalur semakin pendek sampai satu ketika hanya pendek sekejap sahaja dia punya skin depth ni dah tinggal 37%. Okay, so lubang boleh jadi sangat besar. Semakin banyak lubang boleh dibuang. So bila frekuensi jadi lebih tinggi, kita kena berhati-hati untuk memilih kita punya kabel. Sebab kabel itu akhirnya kebanyakan konduktor yang digunakan untuk membuat kabel tersebut tidak digunakan. Sebab sekejap saja dah capai 37%. The rest punya copper value itu boleh dibuang. Okay, dah boleh buang. Faham Okay, so ini anda boleh jawab sendiri. Okay, ini adalah apa yang cikgu ceritakan tadi. Anda boleh tengok kembali ya. Okay, so ini dah sampai perakhiran kepada kita punya bab yang terakhir, iaitu electromagnetic wave propagation. Okay, terima kasih.